tumpah darah Nabi ataupun tempat lahir kita. Supaya kita ni lahir mana, tumpah darah mana. Kita ni orang panggil tempat tumpah darah kita di Punjawi, tempat tumpah darah kita di Nayu Bakok, tempat tumpah darah kita di Mayu, tempat tumpah darah kita di Nasta. Tu orang panggil tempat lahir kita, tempat tanah air kita. Nabi ni dia mana di Nabi kita ni? Nabi kita ni lahirnya di Kota Mekah. Kota Mekah yakni di hadapan Masjidul Haram. Rumah Nabi beranak tu orang panggil rumah Abu Talib, ialah anak bagi Abdul Muttalib. Maka rumah bagi Abu Talib yakni depan depak bagi Bukit Syabah Ali. Di Mekah tahu ni Masjid Mekah ni, perhati molek ni Masjid Mekah. Lepas tu baik luar lik Jamil ni tempat tumpuan, tempat rumah Siti Khadijah ni. Ni Masjid Mekah, Safa Marwah ni, Safa Marwah. Lepas Safa Marwah iaitu baik mai luar tu baik Marwah ni tu baik jalan mai ada Jamil lah ni. Ada hammam. Hamal rijal, hamal nisa. Ada jamil laki-laki, jamil para puan. Lepas tu di tengah-tengah jalan, pak kita nak jalan tu situ kata ulamanya rumah bagi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tu baik mai depan tempat maktabah ataupun hon samuk bagi Saudi. Sini orang panggil rumah bagi Abu Talib. Dan pula di sini juga tempat kelahiran bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sini tempat beranak Nabi kita di dapat sejarah. Di Kota Mekah, di Kota Mekah, sepuluh patak kawah tu. Dan dibangkitkan dia kan Nabi, dibangkit Nabi, diutuh Nabi, dititah oleh Allah. Di mana dibangkit oleh Allah akan dia. Di mana dibangkitkan dia, yakni dibangkit oleh Allah dan diutuh oleh Allah akan dia kan Nabi. Dibangkit jadi rasul, jadi utusan Allah untuk menyebarkan risalah Allah, untuk menyebarkan masalah tentang hukum-hukum syarak tu di mana? Pada Mekah. Nabi tu Allah Ta'ala bakit dia jadi Nabi masa umur 25. Turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq di bukit Gua Hira, bukit Jabal Nur. Lepas tu Nabi kita terimakan risalah, terima jadi rasul daripada Allah di mana? Iaitu di Mekah. Di Kota Mekah. Padahal 40 tahun. Padahal umur Nabi kita 40 tahun. Sebab tu sinilah tu kita nak buka pondok duk umur 40 deh. 40 sebab ambil daripada nak jadi rasul. Allah Ta'ala nak bakit mula-mula jadi Nabi umur 25. Lepas tu umur 40 baru Allah Ta'ala akik jadi pangkat risal. Orang panggil pangkat rasul untuk menyebar risalah Allah dan hukum-hukum Allah umur 40. Sebab tu orang umur 40 ni orang tengah tubuh. Kalau dia orang 40 ni orang panggil orang penuh akal fikir. Sebab itulah apabila kita nak buat satu perkara, nak jadi pemimpin ke, nak jadi ketua kampung, nak jadi tu imam ke, jadi tok nebel, umur 40 ni paling molek. Kerana orang panggil karenanya otak sudah penuh, lagi pula akal fikir orang panggil penuh, cukup lekat. Dia orang 40 ni tak gaduh dah, dia mikir pun dia tak gaduh, dia buat gapo dia tak gaduh dengan haning. Dia tak supaya kita orang muda-muda buat gapo gaduh lorak. Tak ada dia mikir. Orang umur 40 ni orang otak penuh. Kalau kita umur 14 ni orang panggil otak sekerak. Buat gapo tu asal boleh kanak, boleh kanak, boleh kita setuju, boleh kita rasa ramai, tak apa dah. Walaupun benda tu kena tak ada kira cara dah. Tapi orang 40 ni dia fikir tak fair keluar ni jadilah ning. Kalau buat kau ni dia fikir belakang jadilah ning. Fikir kiri kan ni orang panggil orang otak penuh weh. Otak cukup lekat lagi pula penuh otak dia, akal fikir dia tu penuh dia panggil. Dan diam ia Nabi. Dia makna dia yakni mendiami dan duduk. Di mana dia? Duduk dia di Kota Mekah sana. Dan diam ia Fatimah yakni dan mendiami ia dan duduk ia Nabi. Duduk pada Mekah. Nabi duduk pada Mekah selepas pada dia lahir. Maka dia pergi jadi Nabi umur 25. Lepas tu jadi Rasul saat itu umur 40. Maka duduk mendiami di situ selepas pada jadi Rasul tu pula 13 tahun. Bermakna umur Nabi 53. Duduk jadi Rasul 53. Siapa umur 53 tu lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala titah Nabi dengan hijrah. Makna kata Nabi duduk Mekah ni daripada budak, pada kecil, siapa ketua, umur siapa 53 tahun Nabi mendiami dan duduk dia di Mekah. Duduk dia saja duduk turun Fort Quraisy, daripada umur setahun 2 tahun tu 3-4 tahun, siapa 18 tahun 12 tahun duduk kali dengan Pok Dara. Umur 8 tahun duduk dengan Ceh. Umur daripada 12, 13, siapa 25, siapa menikah tu duduk dengan Pok Dara Abu Talib. Tengok lagi. Lepas tu siapa umur 53 tahun Nabi duduk di Kota Mekah duduk dakwah hati. Lagi pula jadi Nabi, jadi Rasul, duduk biasa buat peniaga 53 tahun. Kemudian daripada demikian itu, demikian Nabi mendiami di Kota Mekah saat itu dah. Daripada kecilnya siapa umurnya 53. 13 tahun, yakni 13 tahun selepas daripada Allah Ta'ala latih jadi Rasul. Ada? Tak tahu situ. Kemudian daripada demikian itu, demikian 40 tahun mendiami pada Mekah ni.
13 tahun. Nabi duduk pula 13 tahun. 13 tahun ni makna yakni selepas pada ketika Nabi dibangkit jadi rasul, maka Nabi dakwah le kota Mekah, dakwah puak Quraisy, dakwah puak kafir Quraisy, masanya 13 tahun. Pada masa ni anak umur Nabi nya ni 53 tahun, tak molek. 13 tahun Nabi duduk Mekah ni yakni selepas dibangkit jadi rasul untuk menyebarkan risalah Allah dan menyebarkan hukum-hukum Allah Taala wi. Maka berpindah ia Nabi lepas pada umur 53 tahun, yakni ia dakwah dari Mekah 13 tahun, maka berpindah. Apa berpindah? Yakni dititahkan oleh Allah Taala tu dengan berpindah. Waqad azinallahu bil hijrati ilal Madinah. Dan sesungguhnya dititah oleh Allah, izin oleh Allah dengan Nabi tu berpindah selepas pada umur 53, yakni selepas pada dakwah di kota Mekah 13 tahun. Tu gitu. Tak boleh. Jangan duduk negara, jangan duduk negara. Tu dia makna kata 13 tahun, yakni duduk dakwah di kota Mekah, maka berpindah ia Nabi, yakni selepas dititah dan diizin oleh Allah dengan berpindah. Itu. Maka berpindah ia Nabi, mana berpindah yakni selepas diizin oleh Allah dan dibenar oleh Allah Taala dengan hijrah, dengan berpindah. Berpindah ia Nabi ke Madinah, yakni pada masa ni Nabi sudah dakwah di kota Mekah 13 tahun, umur Nabi 53. Dan diam ia Nabi, dan duduk ia Nabi, tu mana diam ia Nabi, yakni mendiami ia Nabi. Duduk ia Nabi pada Madinah, yakni pada kota Madinah. Madinah pada masa sebelum daripada Nabi masuk nama apa weh? Nama Yathrib. Tak ada nama Madinah. Tak situ, tak luar. Madinah sebelum daripada Nabi hijrah, Madinah ni dikenali dengan Yathrib. Nama Yathrib, nama gini. Nama gini. Belum pada Nabi hijrah ni nama Yathrib. Bukan nama Madinah, nama Yathrib. Ini sebelum daripada Nabi hijrah, Madinah nama Yathrib, yakni bandar yang banyak penyakit. Bandar yang banyak penyakit. Apabila Nabi itu berpindah hidup pada Madinah pada tahun yang pertama, Nabi pun berdoa dengan Allah Ta'ala, maka Madinah Yathrib yang banyaknya penyakit-penyakit, maka tukar dan bersaling dan berpindah kepada Madinah yang bercahaya. Nabi mendiami apa tahun di Madinah? Yakni 10 tahun. Tahun yang ke-11 hijrah, Nabi sudah wafat dan meninggal kembali. Faraqad dunia, tinggal dunia, kembali kepada Allah Ta'ala. Dan wafat ia Nabi. Nabi tu wafat. Mati Nabi. Wafat Nabi. Apa wafat? Kesempurnaan umur Nabi tu wafat. Wafat. Kita nak kecek wafat ni. Kecek sepatut tengok orang tinggi. Pokok kita ni mati. Kalau pokok siya mapo. Hak tu lah ya tak? Tapi luah kecek bunyi kasar ni tak kasar. Kalau kita orang panggil mati. Kalau orang kedebes-kedebes pun Nabi SAW, para ulama-ulama orang panggil wafat. Nabi orang panggil wafat. Apa wafat? Yakni kesempurnaan umur hidup. Kamar dia umur dia sempurna, maka Allah Ta'ala jepu ambil dia pergi kepada Allah, pergi ke rahmatullah alaih. Itu makna wafat ni kesempurnaan hidup dia. Pasal puasa yang mampu. Mampu. Kita tak beza dengan kambing mampu, ayam mampu, itik mampu. Patut orang sia mampu. Kan? Sia mampu sia tu Kalau orang mati tu minyak mau kena dah mampu bakar. Sebab apa buat sia bakar? Ni tengok Nabi Ibrahim nak kewak ngung dalam api. Kata kita nak bakar apa kita mati. Kenapa? Kan tengok Nabi Ibrahim duduk dalam api, duduk makan wah angin, duduk makan wah tu apa nampak sedap. Pasal sebab tu buat kita mati nak bakar, nak sejuk pun Nabi Ibrahim. Pas sejuk dak? Sejuk apa? Dolar. Lepas putus habis orang-orang tulai-tulai dak kan. Tu dia wafat Nabi tu pada Madinah, yakni pada kota Madinah. Kesempurnaan hidup Nabi pada Madinah, mati Madinah. Lepas tu dan dikuburkan dia kan Nabi, dikuburkan dia, ditanamkan dia kan Nabi, tuan dikuburkan dan dikuburkan dia, jadi ditanamkan dia kan Nabi. Tanam mana? Pada tempat wafatnya, wafat Nabi. Maka ditanam Nabi pada tempat wafatnya, pada tempat matinya. Nabi mati mana? Mati di rumah Siti Aisyah. Maka ditanam Nabi di tempat dia wafat tu. Tak? Hari mula-mula Nabi duk sakit demi panas. Nabi Humma nak kena demi panas. Duk tidur atas riba Siti Aisyah. Nabi Aisyah ambil air gereba aku panas sangat. Tidur atas riba Aisyah. Aisyah rasa panas tu paha dia. Lepas tu Nabi tu mati nak? Mati di bilik Siti Aisyah. Sebab Nabi dia banyak bilik. Sebab Nabi banyak bini. Bini Siti Aisyah, bini Khadijah, bini Maimunah, bini Maria. Bini tu makna bilik. Tapi Nabi tu dia mati pada bilik Siti Aisyah. Lepas tu tani Nabi pun pada rumah dan bilik Siti Aisyah tu. Betul? Dan dikuburkan dia pada tempat wafatnya, wafat Nabi, yakni pada bilik Siti Aisyah. Wah itu.
Nabi mati pada bilik Siti Aisyah pada hujrah Sayyidatina Aisyah. Yakni pada bilik bagi Siti Aisyah Nabi mati. Nabi mati mula-mula sekali. Siapa dia masuk mula-mula? Aisyah pun tengok Nabi titik air mata tak pipi Nabi. Maka masuk mula-mula sekali ialah Abu Bakar As-Siddiq, tua Nabi, ialah ayah kepada Siti Aisyah. Masuk tengok Nabi. Abu Bakar pun titik air mata, maka sekucuk Nabi. Sebab tu sunat kita kucuk yang mati. Kita kucuk di pipi, kucuk di pipi, kucuk di dahi, kita kucuk dahi, pipi. Siti Abu Bakar pun kucuk Nabi, teriak bela-bela menangis titik air mata. Tak tu baik mari daripada Umar Siti Aisyah royak ke Umar. Hei Umar, mu jangan doa alawat pada alawat. Umar tu dia kata Nabi Muhammad mati hari ni ku pacung tekak habis. Umar yang baikkan kita nak ngaji dah sejarah dia. Dia nak baikkan sungguh. Dia kedai bas sebab kerana diasuhkan dia dengan kedai bas, dengan puaning, dengan tak hera kau orang hamiyatul jahiliyah. Umar kata, "Pia kata Muhammad mati, Nabi Muhammad mati, aku pacung tekak." Abu Bakar pun tengok Nabi sudah wafat. Abu Bakar tu baik mari pada Umar Siti Aisyah. "Hei Umar, tak usah duk ngamuk tak usah ngamuk. Nah kan tak usah duk ngamuk. Nabi sudah wafat dah. Nabi sudah mati. Tak usah ngamuk senyap sudah." Dah mati di rumah dan bilik yang Nabi wafat, maka situ tempat tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tempat wafat Nabi mana? Di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka di wafat Nabi di rumah Siti Aisyah, maka di situ juga tanamkan gabak. Tumbuh Nabi, ditanamkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pada rumah Nabi, rumah Siti Aisyah dengan mimbar Nabi, dengan sejid Nabi, Allah lebih kurang dalam 14 meter lebih kurang ya. Kita pergi Madinah kita nampak tu pak pagar putih. Lepas tu Nabi saat ni tu ya ada gerai situ, tapi lah ni awal tu baik dah. Gerai situ tempat Nabi mengajarkan puak angsa. Lepas tu kita gilik belakang lagi, orang panggil ada satu gerai anak cucu angsa dan muhajir ni duk baca Quran hari ke hari. Lepas tu kita tengok puak ni muka tak serupa dengan orang kita, tak serupa dengan orang biasa. Kerana puak ni anak cucu bagi angsa, anak cucu bagi muhajirin, muka putih, muka janguk, muka licin, muka cuci. Puak ni duk baca Quran hari-hari, buat dur, buat pusing ni. Hari ni keluarga ni baca Quran Nabi, esok keluarga lain pula baca Quran Nabi. Duk musing hak mo. Ada lek belakang kubur Nabi tu ada satu gerai bagi para sahabat duk bacakan Al-Quran daripada anak cucu bagi Ansar dan pula Muhajirin. Pergi Mekah, pergi Madinah. Tapi lah ni payah sikitlah, tak serupa zaman kita pergi 17 tahun, 20 tahun dulu nak masuk Raudhah via mana boleh masuk. Lah ni tak boleh dah, je sekak. Nak masuk tu kena masuk do. Pahlah ni kena pakai telefon pula, kena pergi apa? Kena pergi semak dalam internet, semak dalam telefon. Kita nak masuk via satu Jumaat, dia masuk sekali, dua kali ya. Lepas tu kena hantar dia dalam komung dalam telefon. Kita nak masuk biar masuk pukul 1 malam. Berapa orang kena cek masuk kita orang. Kita kena makan mereka panggil kita kena app dengan telefon kita. Lepas tu nak hantar pergi kepada orang panggil komung tu, nak hantar pergi kepada pusat dia di Madinah. Kata apa orang Jumaat kita. Syarikat mana? Syarikat Badrang ke, syarikat Hayat ke, nak masuk sini 15 orang ataupun 20 orang. Kena app dalam telefon, nak hantar pergi tempat komung dia. Apa siapa pukul 1 kan kita halau kat askar. Nama kita duduk dalam telefon ni. Sebab tu pergi Mekah lah ni kena ada telefon nak orang. Baru nak boleh masuk di Raudhah, tempat kubur Nabi dan tempat Raudhah, yakni kebun daripada kebun syurga tu. Lah ni payah sikit dah. Kena pakai app, kena pakai gapo. Lepas tu kalau orang tua tak kerti pun tak ada masuk. Tu perlu kepada orang yang pandai-pandai. Pahala ni pokok dia pandai belakang dah. Tapi nak masuk Raudhah ni, nak masuk supaya zaman dulu tak boleh. Dulu nak masuk via mana pak ni, tanah syurga ni. Hak Nabi kata, "Ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah." Barang yang ada di antara rumahku, di antara kuburku ni, ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Barang yang ada di antara mimbarku, memang kebah Pak Nabi tebah, dan di antara rumah celah-celah tu raudatun, ada satu kebun, satu tanah min riyadil jannah, daripada tanah-tanah syurga. Celah tu ni rumah Nabi ni, kita tahu rumah Nabi. Ni mimbar Nabi dalam lebih kurangnya berapa belas mik, 20 mik, 14 mik itu ya. Dapat celah ni. Ni celah ni ambil tu. Ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Di antara barang di antara rumahku dan di antara mimbarku, ma baina mimbari wa baiti. Pas celah ni tahagawa Allah Taala mik bombing dalam syurga mari tok sini. Di atas muka bumi sebutin ni tanah syurga situ saya. Hak tu mik tanah syurga mai berletak di atas dunia. Sebab tu situ pakak berubuk boleh duduk 15 minit ya sekali masuk. Mai 2 rakaat 4 rakaat, apa tu doa sikit sebanyak wirid, lepas tu askar marah. Ya Allah ruh. Ya Allah ruh, ya Allah khrud, ya akhi, ya Muhammad, ya Allah ukhrud. Ruh ya Allah. Orang lain nak masuk lah no, beribu-ribu tu baik geruk ni, geruk lain pula.
Sebab pakak dok berubuk di bawah mihak Nabi kata ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Lepas tu kata setengah ulama, raudah tu ambil daripada kubur Baqi sampai kepada mimbar Nabi. Tu kata ke. Tapi ala qaulin rajih wa ala qaulin mu'tamadin ialah di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itulah tanah syurga. Hak tu kaum mu'tamad. Sikit sangat ya tanah Raudah. Suponinglah air mana daripada syurga ialah air laga Zam-Zam. Mana lagi air laga orang panggil air syurga? Laga sungai apa? Sungai ni. Sungai Furat tu orang panggil talian air tu air mata daripada syurga. Nah, tu dia. Kemudiannya Nabi tanya di rumah Siti Aisyah dan adalah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu wafat ni. Berapa? 63. Umur Nabi 63. Maka ketika ni Abu Bakar 60 ni. Abu Bakar dia tua pada Nabi 3 tahun, 2 tahun lebih kurang. 63 Nabi wafat, umur Abu Bakar 65 ni. Lepas tu 63 ni pada hari Isnin. Nabi beranak hari Isnin, mati pada hari Isnin weh. Dan wajib kita iktikad lagi. Wajib kita berpegang lagi. Bahasa syariahnya syariah Nabi Muhammad. Syariah Nabi Muhammad ni. Apa dia tengok. Dan wajib iktikad bahasa syariahnya syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syariah Nabi? Yakni hukumi dan undang-undang yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad. Satu-satu Nabi yang ada undang-undang dia. Ya ada hukum-hukum yang Allah Ta'ala beri ke dia. Maka undang-undang yang Allah Ta'ala beri ke Nabi, turun pada Nabi ni, menasahkan, yakni membatalkan dan memperhilangkan sekalian syariah segala rasul yang dulu-dulu, yakni daripada Nabi kita. Misalnya syariah bagi Nabi Isa. Dulu belum pada bakit Nabi tak batal lagi. Lepas tu Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Isa, Nabi Musa tak serupa. Nabi Musa dah. Kalau kena darah sini. Kena najis lah. Baju kita kena darah. Dia basuh tak cuci, dia kena ambil guting-guting. Dia tahu. Ni une-une yang turun pada Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi kalau kena darah saat ni tu basuh cuci tak? Jawab kata basuh tak cuci. Patut buat gimana nak cuci najis ni, darah duk ada sini ni. Ada di kita tadi baju kita, darah kecil-kecil. Dia kata hilang pada syariah bagi Nabi Musa, kena ambil guting, wet hak baju tu nak cari. Tapi syariah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau dia kena tik cicak, dia kena tik kucing, dia kena darah, makna temada dengan kita basuh 3 kali. Mada kita basuh 3 kali. Basuh kali pertama, mula-mula basuh wet tu being darah tu dulu. Gonyoh wet tu being darah nampak merah. Basuh gonyoh wet tu being darah tu. Diri darah nampak merah. Bonyoh dulu. Basuh terik 2, lepas tu basuh terik 3. Maka makna kata cuci dah tu di sisi syariah Nabi kita. Di sisi hukum-hukum yang Allah Ta'ala wi pada Nabi kita. Kemudian undang-undang hukum yang tu pada Nabi kita membatal dan menasah semua undang Nabi Isa, undang Nabi Musa. Lepas tu fok-fok Yahudi dah pakai lagi dengan cara Nabi Musa. Tapi orang panggil pakar pun tak sah dah wetikal lollah ni. Kenapa? Turunkan Quran, turunkan hukum, turunkan syariah pada Nabi, maka undang-undang syariah Nabi-Nabi yang lalu-lalu, rasul-rasul yang lalu-lalu, maka kira dibatal, dipelesu, diperhilangkan akan dia, mengsus akan dia oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hak dulu boleh kita pakai tak? Tak boleh pakai lah. Walaupun kita tahu kitab Taurat ada lagi, kitab Injil ada lagi, tapi dengan undang-undang hukum-hukum yang ada dalam Injil, dalam pula ada dalam Taurat, boleh pakai tak sekarang? Jawab tak boleh nak pakai. Kalau kita orang agama Islam, kena pakai hak yang ada di dalam Quran, hak yang ada dalam hadis, hak yang turun pada Nabi. Adapun undang-undang pada Nabi dulu, kira batal. Supaya kita buat bisa. Kita asmaya tak ada air. Hati molek. Air tak ada. Fakidut tahura ini, luputkan 2 perkara. Misalnya kita terluput air. Air tak ada kering kotor. Ada juga air tapi nak buat minum kebenatan, nak buat uta tu minum, nak buat kambing tu minum. Kalau kita buat air semaya, maka tak ada air. Tak cukup air nak buat minum kebenatan. Tika ni sah kita tayamum. Boleh kita tayamum. Kata tayamum untuk kita nak semaya, untuk paharukan semaya, syarat jangan datang air. Deh, kita pun tayamum semaya. Maya sudah siap gapo duduk maya tu, maya sunat boleh dah. Kita maya fardu, lepas tu maya sunat boleh. Pada duduk mari kita nak maya pula. Dia mata air dah weh. Air mari dah weh. Maka terbatal tayamum dengan serta merta dengan otomatik apabila air tu datang.
Supaya tak ada mau ni duk pakai syariah Nabi Isa. Nabi Isa tak ada lagi dalam Taurat dia, ada lagi Injil atau bagaimana? Injil bagi Nabi Isa. Tapi apabila datang Nabi Muhammad, datangkan Quran, datangkan hadis, maka syariah bagi Nabi Isa Musa kirakan batal. Kalau kacau bakar, tak sah. Kalau kacau bakar, tak sunnah. Kalau kacau bakar pun tak pakai. Supaya ni lah orang tino. Ya nak semaya boleh mi asmai bila? Tika ya tak ada hai. Apabila ya hai, maka kalau ya mi asmaya 10 kali nak maya, tak sah. Mi asmaya beratus kali tak sah kerana manik menegah. Ialah air apa? Darah duk tubik tu. Darah duk tubik daripada farat ia telah panggil perkara yang menegah mesahkan asmaya, mengesahkan akan kawa, yakni asmaya. Supaya ni kalau syariah bagi Nabi Isa, syariah bagi Nabi Musa ada dalam Taurat Injil lagi, tapi apabila datangkan Nabi Muhammad, datang hukum syariat Nabi Muhammad, maka benda tu kira batas sendiri. Kira plesu sendiri, kira hilang tersendiri, dinasahkan akan dia dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, dinasahkan akan dia. Nah, dinasah. Dah. Sekalian syariat segala rasul yang dulu-dulu dan kekalnya syariat Nabi Muhammad ni hingga hari kiamat. Hingga sampai kiamat. Hukum syariat bagi Nabi Muhammad tu kekal sampai hari kiamat weh. Sampai hari kiamat kekal. Tengok. Kama dia setengah daripada wajib kita i'tikad lagi. Wajib daripada kita i'tikad dan kita berpegang. Wajib i'tikad, wajib berpegang. Wajib i'tikad. Nah. Setengah daripada iman. Dah setengah daripada kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman kita. Tulis molek. Gapo dia setengah daripada kesempurnaan iman kita, i'tikad. Wajib kita i'tikad. Satu. Bermula kita katakan apa mudah-mudahan ni. Bermula warna tubuh Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitu putih merah, tulis mudah. Putih cenderung kepada merah. Yakni tubuh badan Nabi, warna kulitnya putih merah. Putih merah bukan putih kuning. Lagi pula tinggi rendah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sederhana, yakni pertengahan. Pertengahan, tak tinggi sangat, tak tinggi sangat dan tak rendah sangat. Tak rendah sangat dah. Ni betul tubuh Nabi kita. Tak tinggi sangat, tak tinggi sangat dan tak rendah sangat. Dan pula bulu kening Nabi. Bulu kening Nabi lebat. Bulu kening Nabi lebat. Lagi pula bulu mata letik. Bulu mata Nabi bulu mata letik. Dan muka dan wajahnya seperti bulan penuh purnama. Seperti 14 hari bulan.
14 hari bulan seperti nah anasyid kata nah qamarun nah kita dok nasib tu qamarun kita dah kata dah tu anasyid dah dah muka nabi. Yang keduanya daripada masalah kita kata apa dia nah daripada masalah kita katanya apa ni rupa nabi dan pula dilahir nabi dan diperanak nabi. Ngapa ingat molek ni tak ada apa diperanak nabi dah pada kota Mekah di hadapan Masjidul Haram. Sebelah balik pintu Marwah. Pintu Marwah hampir dengan bukit Sya'ab Ali. Bukit Sya'ab Ali weh. Sebelah balik bukit Sya'ab Ali. Ini tempat kubur dan pula tempat rumah dilahirkan Nabi. Sekarang ini tempat maktabah. Maktabah Makkiyah. Maktabah Mekah. Yang ni hang samung lain dah. Tempat letakkan surat-suratan. Kemudian Nabi kita dan mendia Nabi pada Mekah. Pada Mekah. Mendia Nabi pada Mekah saat itu selepas daripada bangkit jadi rasul. Untuk menyebarkan risalah Allah. Risalah Allah 13 tahun. Bermakna umur Nabi 53 tahun. 53 tahun. Umur Nabi tika ni 53 tahun duduk situ tu lepas pada tu umur Nabi 53 tahun. 53 tahun Nabi duduk di Mekah weh. Duduk Mekah. Apa pada tu izin Allah Ta'ala maka memberi keizinan. Izin dan membenar oleh Allah akan Nabi berhijrah kepada Madinah. Madinah Munawwarah. Pada awal umurnya Nabi 53 tahun. 53 tahun Nabi hijrah. Maka asal Madinah sebelum Nabi hijrah namanya Yathrib, iaitu satu kampung yang banyak penyakit. Banyak penyakit. Penyakit maka apabila Nabi hijrah, Nabi pun berdoa dengan Allah. Minta Tuhan, Tuhan angkat. Angkat penyakit ta'un. Penyakit ta'un
dan cerah mutah. Cerah mutah. Penyakit cerah mutah, maka Tuhan angkat. Tuhan angkat penyakit ini. Tuhan angkat penyakit ini. Dan dinamo Yasrib. Dengan kata Al-Madinatul Munawwarah. Dinamakan akan dia dengan Madinatul Munawwarah. Dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah. Dan pula wafat Nabi dan dikubur Nabi. Dan dikuburkan Nabi. Nabi duduk sini puluh tahun ni duduk Madinah. Mendiang Nabi pada Madinah masanya 10 tahun. Dan lepas itu wafatnya Nabi, yakni kesempurnaan penaan hidup Nabi pada hijrah yang ke-11. Ke-11 diwafat maka dikubur dan ditanam kan Nabi pada tempat wafatnya. Tempat wafatnya iaitu di rumah Siti Aisyah. Di rumah Siti Aisyah. Sayyidituna Aisyah radhiyallahu anha. Dah. Maka Nabi kata, maka sebeda Nabi ma baina mimbari ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Tak kalah dah, hanya tu ada dah, hanya dah ini. Dah. Kemudian Nabi SAW kata, nak tengok sini. Dah perhati ni. Wajib i'tikad setengah daripada kesempurnaan iman kita. Benda setengah daripada kesempurnaan iman mana? Bermula warna tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Dia mau tanya kita tubuh badan Nabi gana weh. Warna tubuh badan Nabi iaitu putih cenderung kepada merah. Putih nak condong pergi ke merah. Bukan putih condong ke biru, bukan putih condong kepada kuning, bukan kuning putih condong pada pucat. Tak. Tubuh Nabi nampak putih tapi warna putih nak condong pergi ke merah-merah. Orang panggil Nabi ni warna kulitnya putih merah. Yakni tubuh badan Nabi warna kulitnya putih merah, bukan putih kuning. Lagi pula Nabi tinggi rendah. Tinggi rendah Nabi ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi rendah Nabi Muhammad ni sederhana. Bukan tinggi doa nampak jalan, nampak jadi negara, nampak jadi layu tadi. Ada orang tu tinggi. Oh, tinggi nampak jadi geleweng jalan, tinggi doa. Tinggi tapi halu. Nampak sepuluh galah. Gayung. Nabi bukan tinggi lagu tu. Bukan tinggi berdoa nampak jalan, nampak berayung gitu. Tak sepuluh fok-fok tinggi-tinggi doa dah. Kerana pun nampak berayung tu kan berat 5 pulau. Tinggi 2 meter, 3 meter jalan nampak itu berayung. Tinggi bukan tinggi sangat, rendah bukan rendah sangat. Nabi kita tinggi rendah sederhana. Apa sederhana? Yakni pertengahan. Sebab tu Yahudi pergi karut dalam kisah Nabi, dia kata Nabi ni besar 4 segi. Tu fok Yahudi karut dalam kisah sirna. Kita cuba pergi tengok dalam Asy-Syamailah Al-Muhammadiyah, ya royak tentang sifat-sifat Nabi dan kelakuan-kelakuan Nabi dan bentukkan tubuh Nabi. Maka dalam cerita tubuh Nabi tinggi rendah sederhana. Patu orang-orang katanya Yahudi dan Nasrani yang kenakkan sifat Nabi, dia kata Nabi Muhammad tinggi berdoa, jalan jadi berayung. Patu tubuh Nabi 4 segi. Tak. Itu orang panggil demo kenakkan kisah Nabi dan pula cara-cara bentukkan tubuh Nabi dan rupa parah Nabi.
Tak gimana? Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Nabi kita ni orang sederhana. Kalau Nabi tu ada tu loh, tinggi 90 setengah ngapa pocoknya lebih ya lagi. Tak ada. Kalau pocoknya tu apa ambil cuba dia kira. 90 setengah ke 90 setengah kita 90 setengah ya. 90 setengah ya. Satu setengah, satu mbik lah. 90 mbik. Tinggi ada pocoknya lagi tak ada. Tinggi sungguh. Jalan pak apa gasi tu. Ambil tahu tak? Boleh lagi ya. Susah. Tapi Nabi kita ni orang panggil Nabi yang rendah dah. Orang panggil tinggi tak tinggi sangat, besar tak besar sangat. Tapi tak besar Nabi pun dengan fok kita besar Nabi. Nah fok mak saleh, kalau kita kira fok Arab ni, kalau fok Arab kebiasaan 2 meter tu biasa. Dah patut Nabi tu tinggi pada tu lagi. Nabi kita ni umat ya kahlu, tapi masa Nabi tu besar lagi. Cuba kita tengok pedai Nabi, pedai Sayyidina Umar, pedai bagi Abu Bakar, pedai Ali duduk di Turki. Pedai fok ni sungguh tak ada tak besar nah, tapi kita fok kita lah ni kena akid 3 orang. Demo dulu akid seorang tu nipis-nipis ya, piah. Takkan ke? Pacung tekak kafir. Tapi kita lah ni kena akid 3 orang. Mereka demo tak ada besar dah, tapi orang panggil sederhana. Nah, tinggi besar tu sederhana. Dan bulu kening Nabi ni, bulu kening ni, bulu kening ni. Ni bulu kening. Dia panggil nama tak kenal budak gapo ni. Ni cer arai ni. Mai ru mengkan dia awak arai. Budak ni bulu kening budak ni weh. Kening. Patut kalau fuah dok lewat je kukur ni. Patut akhir tu cukur rambut sampai cukur kening. Jadi fuah lewat ni cukur kening. Kening tak boleh cukur nah, harai cukur kening. Cukur rambut je kening tak boleh cukur. Keutamaan dia kuning Nabi ni hitam. Kening dia ni apa? Lembut. Lagi pula bulu mata jeltik. Nah, bulu kening Nabi lebak. Ni bulu arak je lebak. Nampak lahir lebak. Kadang kita ada 3-4 arak cerak tak syak nak celok boh nampak hitam kat dia. Tapi bulu kening Nabi hitam, lebak, bulu mata letik. Pasal kita lain sebab tu beri samsang anggap apa itu ni, dia buat bulu mata ni letik ah. Fok tino hari ni kau nak guna letik pakai alat tu kan. Pas ini apa kepek boh kering nak tebal ke. Pak nak gipin letak. Pati hidung tak naik, habis kering cedek nak naik. Kan aku tengok belah tu nampak kepek hidung ni nampak macam. Hanya boh kering ni. Yang letak ni berapa kali gok mula-mula ambil kereta giling-giling tu. Pati boh kering. Nak nampak tebal sini. Moga sini kepek dah. Pas ni gelang tu orang pas nak naik boceng sikit, ambuh kering banyak sikit. Pas tu bulu kening nampak tak letik, ambil alat tu letik wak. Kadang-kadang jalan aku tengok pasal lain. Lain nak nampak supaya nak makan aku ni. Lepas tu yang makan doa tak boleh kau nampak jadi ngono, kita nampak deh. Orang kita pakai padai-padai, dia jangok. Kalau orang putih, dia tak boleh pakai doa. Dia pakai doa nampak tua. Kena pakai sikit-sikit budak budak nampak basah-basah situ ya. Dia orang jangok. Orang jatuh pun supa kak. Kalau bisa dia jangok dah, dia kacang getang nah. Nyuak mata supa dengan hatu haya tu. Kau dah. Nah. Sikit-sikit bulu mata letik dan muka dan wajah Nabi seperti bulan purnama. Mana bulan purnama? Sehari bulan tak panggil bulan purnama, dia panggil gapo tu? Dia panggil hak tu dia panggil ke? Hilal. 1 hari bulan hilal, 2 hari bulan hilal. Anak bulan siapa 7 bulan dia panggil gapo? Dia panggil badru. Siapa 15, 7, 14, 13, 14, 15 dia panggil qamarun di mana sah? Qamarun. Ni dah. Muka Nabi seperti bulan penuh permanmo. Yakni malam 15 kalau kita tengok muka Nabi cerocah deh. Siapa sahabat nak tengok muka Nabi tak berani. Sebab apa tak berani? Nak jak tahu kuat berdoa cahaya pada muka Nabi lah tu nak tengok tak boleh, tak berani nak tengok. Tapi lu tak tengok tak boleh duduk, tak sedap nak tidur, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak bayar, tak tengok muka Nabi. Tapi nak tahu muka Nabi cahaya ya kuat tak kuat supaya bulan penuh purnama tu becah di muka ya. Apa berita ni? Bila kita tengok lama-lama sepecah sebab apa cahaya ya kuat dah tu baik. Maka pada muka Nabi cahaya kuat tu baik seperti bulan penuh purnama weh. Dah. Dan lahir di peranak pada kota Mekah. Lahir Nabi beranak Nabi tempat darah di kota Mekah di hadapan Masjidul Haram. Sebelah balik pintu Marwah. Innas Safa wal Marwah wal min sya'airillah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Salah ke nak Safa Marwah? Tak salah. Saya kata ada innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka tu sebelah balik pintu Marwah, maka sebelah balik tu lah orang panggil ada jamai situ tu pak lorong kita jalan tengah tu rumah Siti Khadijah. Mari ke depan ni sikit, tempat Nabi nya lahir, tempat Nabi tumpah darah. Sekarang lah ni panggil Maktabah Makkiyah, panggil Hang Samuk Hak Saudi.
Satu sasa. Dan mendiami ia pada Mekah. Nabi hidup mendiami pada Mekah selepas daripada bangkit jadi Rasul untuk menyebar risalah Allah 13 tahun. Bermakna umur Nabi 53 tahun. Ketika ni umur Nabi 53 tahun. Maka memberi izin dan membenar oleh Allah Ta'ala bil hijrah. Dengan berpindah Nabi kepada Madinah. Pada awal umur Nabi 53 tahun. Ingat molek. Umur Nabi 53 tahun ni. Ada laginya. Lebih kurangnya kita kata 10 tahun lagi. Nabi nak wafat ni. Pada umur Nabi tu 53 hijrah pergi kepada Madinah. Pada awal umurnya 53, maka asal Madinah sebelum hijrahnya. Sebelum hijrah. Belum Nabi hijrah pada Madinah, namanya nama Madinah. Yathrib. Bacalah Yathrib. Apa Yathrib? Iaitu satu kampung yang banyak penyakit. Maka apabila Nabi berdoa dengan Allah Ta'ala, minta Tuhan angkat penyakit ta'un. Apa penyakit ta'un? Nyakit cerah mutah. Nyakit mutah kuat. Mutah orang panggil hihajiwa takarut. Bahasa Syiah orang panggil nyakit wat kai wat yai, ataupun orang panggil nyakit cerah muntah, ataupun nyakit orang panggil hiwa takarut dulu. Sebab jambai tak ada warna ada berak kepala getah ya. Lalak dengan makan nasi kita, jurung ni jadi hiwa takarut. Maka Nabi berdoa. Apabila Nabi berdoa, Allah Ta'ala akadkan penyakit ni melalui itulah dia Yasrib panggil Al-Madinatul Munawwarah. Dan mendiami Nabi pada Madinah masanya 10 tahun dah. Dan lepas itu wafat, yakni sempurna hidup pada hijrah yang ke-11. Ingat malak dari kita ngaji dah. Itmamul wafat Nabi itu mati pada tahun yang ke-11 daripada Al-Hijrah An-Nabawiyah. Di wafat Nabi, maka dikubur, ditanam Nabi pada tempat wafat. Nabi mati mana, situlah tempat jadi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Iaitu dalam kitab rata di hujrati Sayyidatina Aisyah, di dalam bilik bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hujrah, apa nama hujrah? Bilik Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pak Nabi kata pada satu hadis tanah, ma baina mimbari, baca molek, mimbar, nak baca tebal. Alhamdulillahi nahmatu mimbar. Wa baiti, dan di antara rumahku ni raudatun min riyadil jannah, ialah ada satu tanah daripada kebun-kebun syurga. Lebih kurang ni rumah Nabi, ni tu memang Nabi 14 mik, 15 mik, halis sana. Pastilah ni tanah daripada tanah syurga. Nah, sekadar tu kamar dia kata wallahu a'lam. Banyak tu dah, faham tu. Kehidupan Nabi di sana lagu mana, alhamdulillah. Buka ni pula sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dan lagi wajib kita i'tikad dapat melihat orang yang mukmin akan Tuhannya pada syurga. Ini wajib kita kena i'tikad. Dan wajib kita kena berpegang. Kata kita boleh tengokkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni bersalahan akidah Mu'tazilah. Buat itu. Kata kita tu boleh lihat orang mukminin akan Tuhannya, Tuhan orang yang mukmin. Lihat tu di mana? Tengok di mana? Pada syurga. Yakni pada bukan dunia. Pada dunia mustahil kita nak lihat Allah Ta'ala. Malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat itu. Melihat orang mukminin akan Allah, akan Tuhannya pada akhirat, yakni pada syurga. Dah mustahil sekali-kali nak tengokkan Allah Ta'ala dengan mata lena di dunia. Bersalahan malaikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok pada dunia. Adapun Allah Ta'ala bagi Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah Ta'ala sekali-kali, walaupun di dunia, walaupun di akhirat, di syurga pun nak tengok tak boleh, kata Mu'tazilahnya. Sebab berpegang ayat kita waridah dalam apa usuluddin, fa man istaqarra makanahu fasawfa tarani. Siap ke apa? Tuhan katanya fa in istaqarra makanahu, jika tetaplah oleh tempat Nabi Musa duduk bukit Tursina ni, Tuhan kata fasawfa tarani, maka lagi engkau lihat akan daku hai Musa. Mu dapat tengok aku lah. Apabila mung tak ni tengok bukit tak konyol, bukit tak kocak, boleh tengok. Tapi Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah Ta'ala sekali-kali, walaupun di akhirat kalipun. Maka iaitu melihat orang yang mukminin akan Tuhannya pada syurga harus pada akal. Orang panggil perkara yang harus pada akal, bukan perkara yang harus pada adat. Bukan harus pada syarak, yakni pada akal fikiran kita, perkara yang logik, perkara yang harus boleh kita tengokkan zat Allah dan wajah Allah di akhirat nanti. Adapun dunia tak boleh, lengiga boleh tak? Dalam mimpi boleh, mimpi harus. Salah seorang kata raaitu fil manam Allah, ataupun wajah Allah fil manam. Aku sudah tengok Allah Ta'ala di dalam tidur. Maka kata ulama semua tengoklah tidur, ini dikatakan jaizun, boleh.
Adapun kalau tengok lenal-lenal, tengok apa kita tengok telefon ni, tengok kitab dengan mata lenal, hak ni mustahilun aqlan. Mustahil pada akal kita sekali-kali. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tak boleh tengok dengan mata kaca, dengan mata lenal di dalam dunia ni. Adapun dalam mimpi, boleh. Imam Syafi'i pernah tengok Allah Ta'ala dalam mimpi. Abu Hanifah pernah tengok Allah Ta'ala 99 kali dalam mimpinya. Dalam mimpi semua ulama tak tolak. Tapi ketika hidup mata duk celak ini, sebab kita tengok pelita, tengok mata zahir, hak ni tak boleh. Hak ni mustahil pada akal. Tapi pada akhirat esok boleh tengok dengan mata kita. Di akhirat esok akan buat akan zat Allah dan wajah Allah. Kenapa kata harap? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tu mawjudun. Kerana Tuhan tu benar ada. Sebab tu boleh tengok. Pahala ni tak boleh tengok. Tak boleh tengok Tuhan takwil kita tak sampai masa. Benda tak sampai masa tak boleh supaya dia ni. Harana tak buka pondok lagi tak apa masa lagi. Ilmu tak penuh lagi. Nak buka boleh tak? Boleh, tapi buka jadi selerak tabak sebab ilmu tak cukup. Ilmu tak padat. Padahal ni sebab apa weh kata dia saat ni tu nak buat kereta tak boleh panak kita budak lagi mau lepas 15 13. Nah, dia panas dah kereta tapi tak boleh bawa anak tak sampai masa. Lepas tu kita lah ni sebab apa tak boleh tengok Allah tak sampai masa. Sebab apa tak sampai masa? Mata kita. Kalau Allah Ta'ala tengok zat ya, mata kita nak terima tak boleh sebab zat Allah zat qadim. Mata kita dikatakan hadithun. Mata kita ni baru makhluk yang dijadi oleh Allah. Maka zat yang qadim nak pergi tengok tu dengan mata yang baru tak ada bakar weh. Ya tak pada zat Allah kuat berdoa cahaya dia. Dia tu dikatakan qadim, mata kita mata hadis baru nak pergi tengok ke zat Allah. Maka tak pada orang panggil power. Cahaya, pelita yang ada pada mata kita, ya tak pada nak pergi tengok zat Allah. Sebab tu Tuhan tak boleh tengok, takut terbakar. Tapi di akhirat, Allah buka peluang, Allah beri keizin ni, boleh kita tengok akan zat dia di dalam syurga. Nah, sebab pada ketika ni, kerana Allah mawujud. Pada yang mengatakan Allah Ta'ala mawujud, kerana kita tak boleh tengok. Tak boleh tengok sebab Tuhan tak boleh tengok, Tuhan katuk dengan dindingnya. Apa kita tahu, lek sana tu ada apa? Dia mau dinding. Boleh tengok tak? Tak nampak. Di sana dinding ni ada apa? Tak boleh ayat dah. Kalau kita tak tahu di awan ayat tak boleh tanda ni. Lepas tu Tuhan dinding kita, berapa puluh dinding. Dengan Nabi SAW, Tuhan dinding 70,000 dinding daripada anwar, daripada cahaya-cahaya. Sebab tu kita tak boleh tengok Allah. Nabi sendiri nak tengok Allah ketika dia terimakan semaya, kena lalu dalam 70,000 cahaya. Baru nak boleh tengokkan Allah Ta'ala. Lepas kita kau teruk lagi Tuhan dinding. Sebab dinding tu tak nampak Allah sepanjang. Benda ada sepa duit kita. Mula tu ada lah kocek 1,000. Ada, cerak ada. Tengok sekali lagi. Duk mana duit kita ni? Tak ada ni. Pas duit kita cerak ada 1,000 saat ni. Lepas tu kau mana? Duit kita tu lenyak. Orang panggil lenyak. Hilang. Ya. Hilang tu arti tak ada. Hai tu bukan tak ada. Ia hilang lagi. Hilang mana? Jatuh mana? Kita tak tahu. Tapi benda tak ada lah. Ada. Kalau kita cari-cari temu supaya kakak mah kita taruh lemari. Kita taruh lemari ni cerak. Tiba-tiba pergi cari tak temu. Hilang ke mana? Herat di situ. Makna kakak mah tak ada. Mawujud. Tapi ia hilang. Supaya Allah Ta'ala. Dia mata Tuhan tak ada. Ada. Tapi kerana kita tak boleh tengok. Sebab Allah Ta'ala terhilang daripada mata kita. Allah Ta'ala menghijakkan mata kita. Tak boleh tengokkan akan dia. Tak? Tuhan tahu sebab tu akhirat boleh tengok Allah. Sebab Allah mawujud. Dan tiap-tiap yang mawujud itu mungkin dilihatkan dia akan yang mawujud. Allah Ta'ala benar mawujud. Apabila akhirat esok Tuhan buka kita tu boleh tengok, maka kita boleh lihat. Harus pada akal kita lihat. Sebab tu kaedah tiap-tiap benar mawujud itu mungkin dilihatkan dia akan yang mawujud. Ada. Harus kita lihat. Dan telah sabit pada syarak pula dengan permaan Allah. Mana dalil kata kita boleh tengok Allah? Tengok Tuhan. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tengok dah. Tu. Wujuhun yawma'idhin nadhirah. Artinya, beberapa muka pada dimakan itu hari yang sehabis-habis. Eloknya. Muka apa ni? Muka bagi orang-orang beriman. Eloknya, jangoknya, putihnya, bercahaya-cahaya. Nah, sebab tu Nabi kata dia dalam satu hadis, muka orang ni akhirat esok supaya apa? Supaya bitel kal kaukabid durri, supaya bintang yang berjilah yang berkilat-kilat. Fuak ni belum nak masuk apabila orang Allahu Akbar. Ya gimi asmaya sudah. Ya gip cuci tubuh kalau nak mandi pun ya mandi mi asmaya. Nya pun mi asmaya. Pas dia klik ke akhirat, muka dia supaya dengan bintang cerah. Dan setengah hak Nabi sebut lagi kata wujuhum kal akmar. Muka mereka itu klik kepada akhirat supaya dengan bulan penuh penama. Cerah cuaca.
Pia ni, fuak ni apabila belum pada masuk waktu 20 minit, 10 minit, ya pergi mi'ah maya. Tak ada rebel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tahu, agak asal nak masuk mi'ah maya, bla-bla. Taharah, bla-bla. Orang ni klik ke akhirat esok, wujuhum kal aqmar, serupa dengan bulan-bulan. Dan setengah daripada wujuhum kal syamsi, serupa dengan matahari. Ketika orang rebel tu, ya duduklah sejid, duduklah balada. Orang rebel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya duduklah balada. Ya duduklah sejid dah. Fuak ni klik ke akhirat esok, muka serupa matahari. Ha ni tanda ni. Ha deh. Wujuhum yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Oi, muka orang-orang beriman ni Allahu Akbar, serupa dengan bulan penuh purnama. Lepas tu ila rabbiha, gi kepada Tuhan mereka ni nazirah, menilik mereka itu akan Allah elok. Lepas tu kepada Tuhannya, Tuhan bagi orang mukmin memandang sekaliannya. Sekalian orang mukmin pakak tengok Tuhan belaka weh. Pakak tengok Tuhan, pakak tengok Allah Ta'ala pada waktu ni. Ketika duduk dalam syurga Allah Ta'ala sekat tu dulu. Kamu kata, wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah. Ya Allah, sikit-sikit dah. Sikit apa dah? Ini tak ada baca dah. Penat doa malam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tashmitil atisi wa hukmi tasaubi. Tengok. Ai haza, ini satu bab pada nak menyatakan tashmitil atisi, mengucap tahmid oleh orang bersing. Orang bersing, aciu, ya kata alhamdulillah. For bersing ni banyak macam agak, ya ada banyak tak. Kada aciu ada agak, kada aciu yu ada agak. Ya banyak bersing, ya ada banyak bab, banyak lagu agak dah. Maka sunat bagi orang bersing. Dia kata babu tashmitil atisi. Ini satu bab nak menyatakan ke gapo sunat bagi orang bersing. Dia kata gapo. Kita bersing pak aciu, dia kata alhamdulillah yarhamukallah. Dia kita kata aciu, dia mau pun kata kita kata alhamdulillah. Dia mau pun kata alhamdulillah, kita kata alhamdulillah yarhamukallah, mintalah Tuhan rahmat akan kamu. Kena katalah. Wa hukmi tasaubi, dan hukum bagi orang wahai menguak. Duk nguak wah. Duk lepas tu orang bersih ni daripada malaikat nah. Orang wahai menguak daripada syaitan. Tadi hukum lagi kau ya. Orang bersih sok morning tubuh dia ringin. Asyam. Alhamdulillah yarhamukallah. Saya mau jawab. Kita pun jawab yahdina wa yahdikumullah. Hidayat kami dah hidayatkan akan kamu. Lepas tu orang bersih akak ni yang nyakit tu baik. Hak tubuh badan duk berat daripada nak buat amal, berat nak semaya, berat cukup dia jadi ringin tubuh. Tapi fuak wahai menguat, hak ni daripada syaitan. Dia duk menguat lah, tak ada kata itu. Menguat tengok gua no. Rawaina meriwayat oleh kami fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayat di dalam sahih Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, sebeda ia dan kata ia Nabi, innallaha ta'ala yuhibbul utasa. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala suka dan kasih kepada orang-orang yang bersing. Aciu. Nah, kalau fak tu be aciu kuat dah anda wahai bersing nah, bersing tu salah satu daripada Tuhan suka. Lepas tu dia suka kau ana apabila dia bersimpak aciu, alhamdulillah. Dia mau pun jawab yarhamukallah, tak pun dia jawab dia yarhamukallah. Pas dia jawab sekali lagi yahdiyana wa yahdikumullah. Tu hewan penyakit dia. Wa yakrahu ta'atasauba, dan benci ia Allah dan tak suka ia Allah at-tasauba akan orang yang menguak. Wahai menguak, duduk menguak, duduk tidur ngatuk mata menguak, tak ada berhenti-berhenti. Ni penyakit setan ingat. Sebab tu kalau penyakit apa yang nguak tu baik acak-acak tu, ialah setan nak tubik dah tu nguak semata-mata, duk nguak puak. Tak boleh duk nguak mata-mata. Ni boleh cek kalau folk kena penyakit iblis tu nak tubik. Tu ilamat dia. Kalau wahai bersing penyakit nak tubik, kalau folk pubat dah, kalau misalnya dia menguak kuat-kuat, ini isyarat kata penyakit iblis tu dia nak tubik. Jadi tarak jadilah puasa tarak habis rai, tu boleh cek. Dan pula faiza atasa ahadukum, maka bila bersing oleh seorang kamu wa hamidallaha ta'ala, dan memuji seorang kamu akan Allah, dia bersing lepas dia puji ke Tuhan,
kana nascaya ada ia ahadukum ning haqqan terbenarnya ala kulli muslimin benar di atas orang Islam sami'ahu memberi dengar la ya muslim hu akan di akan ahadakum ayyakula lahu bahasa berkata la ya muslim lahu baginya dah bagi siapa dia bagi kita kata-kata nah benar di atas orang Islam apabila dengar seorang itu bersin benar bagi seorang Islam itu kata nah yarhamukallah menrahmatilah ia akan dikau oleh Allah apabila bersimpak acau alhamdulillah kita kata pipong yarhamukallah merahmati akan dikauhi al-atis orang yang bersin ni oleh Allah Ta'ala ia pun jawab kita yahdina menghidayah akan kami dan hidayah akan kamu yahdina wa yahdikumullah dapat hidayah akan kami dan akan kamu oleh Allah sekat tu dulu ana fa innama huwa minasyaitan fa iza ta'asu wa amma tasaubu fa innama huwa minasyaitan kat tu dulu kamat kata wallahu alam lepas tu kita oyak sikit dah bagi fok nak wak mulut dah bagi nak klik wak mulut ni oyak pakar-pakar nak oyak kali lagi lepas tu klik ni kita nak pergi klik dah tak banyak hari dah ni sobas dah lepas tu fok ada wak rekam popo tu beringat-beringat dah nama kita tak boleh klik teriak tak amin lah deh lepas tu klik ni kita klik sebah lalu lepas tu hak nak tubik jiwat mulut ni we tetap umur nah kalau 20 buah umur setiap kampung pun 20 buah mudah kita nak jalan kereta sebab satu geruk tu kita tak si lebih pada 10 buah umur lah bolehnya kalau lebih tu jadi tengah malam nah esok nak girat lain pula bolehnya 10 buah umur kalau 20 kalau 30 pun 30 royak we chatkin we nyata lepas tu royak kepada orang tua kita ataupun orang cara tu kalau lebih pada hak kita royak dah tu minta tangguh jadi semula tak usah pergi beranak celah tu ya payah kalau pergi beranak celah-celah kita dak buat kita mula tu royak 30 bagi sungguh jadi 35 royak mula tu 20 pagi tu jadi 30 jadi payah pun kita nak becek dia susah pula heran ni heran ramai-ramai ni royak atau bicara cerak kalau tak 20 lepas tu kalau tambah kita becek tak suku kalau nak buat mula tak apa biar ada 40 buah mu kalau tak 5 buah pun 5 buah kita becek buat mula dia tak makan masa nah jadi kita janji dia mana lepas zuhur tu pukul 11 tu kita buat teh kita nak buat teh style buat kita style yang mai dengar sedap tak okey pun jaga baca zangi suara merdu bunyi supang suara nabi dau yang nak buat teh pas suara mak mina kalau berdu nah ikat tu mudik mula pada mana nak buat teh tak boleh dah nanti hari lain nah ya lu pergi beranak belum ada zuhur ya lajak dah dia mulut cedek pas zuhur nah supaya mayo dulu kau pergi buat mayo dulu janji mayo pasar pas pergi buat motok tu pukul 10 malam tu asal kelamu dah nak tok duduk lagi kelamu dah tok nanti pasar tak di ke lepas tu masuk lah rumah tok duduk lagi kelamu kau kita sampai pukul 10 malam janji pasar pas nak buat duk beranak dengan jalan minta pasar ni nak akan sejak stay rumah tambah tu nak akan sejak kurang-kurang esok baca zangi 40 minit ngam makan gapo kecek sejak lepas tu lek nak tubik gi pula tu ya panjang sebab tu nak ingat sebab tambah sebuah dia kena makan sejak kalau 2 buah dia jadi 2 je hak dia mau tunggu pas zuhur dia kena jadi hak pukul 2 tu kena jadi pukul 4 dah insyaallah kita klik kecek molek lepas klik lepas tu klik tu dah kalau hak dua dia nah masuk lain sikit pun tak ada apa dak derak sedara banyak orang sama si mai dai kelab ni kelab medan dung nak klik kau dung nak bergigi baru nak klik udah tu insyaallah nah lepas tu cek mula dia cek lakon dah nah lepas tu ruk tu tulis mari tulis ke tulis siap ke dia tulis datang mari hak kawasan mudah bagi nak tambah nah tulis jadual molok lalu siap nak yuk okey bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira Allahumma aghnina bil ilmi wa qina bit taqwa rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah walhamdulillah bagi FC kita ni hendak dengar ni kita kalau rasa biar nak molek tu mai dulu dah nak molek tu FC kita ni peminat kita kampung mana di tempat mana rasa nak molek pun jawi weh boleh seorang merdu dah jamin nak dapatkan teh boleh nah for FC kita peminat kita nah boleh biar nak molek boleh nah tapi royak dulu insyaallah ada macam banyak dah dia ni lek lubai ada dah banyak puluh dah lepas tu lek jabak pun ada dah dah lepas tu kita akan susuh mula kamar kata wallahu alam